الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fatih pengurusi Surau An-Nur, tuan-tuan imam, tuan-tuan pimpinan, seluruh saf kepimpinan Surau An-Nur, tuan-tuan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita pelbagai nikmat. Allah beri kepada kita kehidupan kita. Allah beri kepada kita dalam keadaan keluarga yang mungkin baik. Allah beri kepada kita ruang masa untuk kita datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Al-Wahhab, Allah yang Maha Memberi, Allah memberi kepada kita kenikmatan dalam keadaan kita tidak meminta kepada Allah. Allah beri kepada kita kenikmatan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan supaya hamba-Nya pulang balik kepada Allah membalas semula segala kenikmatan yang Allah beri kepada kita. Allah Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa kita sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana, kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban dan masuk dalam bulan Ramadan. Hari ini kita minta doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Ramadan-Mu ini dan kami mohon supaya dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Di awal dulu kita minta dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita. Kita duduk dalam bulan Ramadan dan kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan yang paling baik yang boleh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tidak lain dan tidak bukan, kita nak mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. Jangan kita nak fikir Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala kepada kita walaupun kita faham masuk dalam bulan Ramadan dikatakan perkara-perkara sunat kalau kita lakukan maka akan dikira menjadi perkara wajib. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan 70 pahala. Itu perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan beri. Tetapi kita orang Islam yang kita faham akan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan soal pahala yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang lebih utama kita melakukan segala amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan kita nak minta Allah Subhanahu wa taala berkatilah kehidupan kami dalam kehidupan kami di dunia dan juga kehidupan kami di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi saya menyebut satu ayat daripada suratul Luqman, surah ke-31 dalam juz 21 ayat ke-17. Wahai anakku, laksanakanlah solat dan mengajaklah orang untuk melakukan perkara-perkara ma'ruf dan cegahlah orang daripada melakukan perkara-perkara mungkar.
dan bersabarlah kamu di atas segala perkara yang jatuh ke atas diri kamu, dan sesungguhnya perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang penting. Mari pada malam ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membuat sedikit tadabbur, kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan dalam Al-Quran. Surah Al-Luqman, satu surah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengambil apa yang telah disebutkan oleh Luqmanul Hakim, Luqman yang sangat bijaksana, yang telah menyampaikan pesanan, telah menyampaikan amanat kepada anaknya dalam menjalani kehidupan hidup dia di dunia ini. Luqmanul Hakim adalah seorang hamba Habsyi dalam keadaan kerinting rambut mereka. Luqmanul Hakim gelap gelita wajahnya. Luqmanul Hakim bibirnya begitu tebal. Tidak direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Luqmanul Hakim ini untuk menjadi nabi. Tetapi dalam keadaan Luqmanul Hakim, dalam keadaan dia seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat apa-apa yang telah dipesankan kepada anaknya lalu dimasukkan dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim ialah waliullah. Luqmanul Hakim orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dipesan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya dengan kita melihat ayat ke-17 dalam surah Al-Luqman? Luqmanul Hakim menyatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anak kesayanganku." Ini benda yang kita boleh ambil dalam keadaan kita nak menyampaikan satu pesanan kepada orang lain, dalam keadaan mungkin kita nak mengajak orang lain ke arah kebaikan, kita sebut dengan perkara yang begitu baik, dengan perkara yang seolah-olah mengajak mereka untuk bersama dengan kita dengan mengatakan, "Wahai anak kesayanganku, wa aqimus salat, wahai anak kesayanganku, marilah kita melakukan solat." Luqmanul Hakim pesan kepada anaknya supaya anaknya ini sentiasa melakukan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat tiang agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang melakukan solat maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang tidak melakukan solat, yang tak kenal pun maghrib isyak, yang tak tahu pun berapa rakaat dia tinggal sembahyang dia, maka golongan ini adalah golongan yang telah meruntuhkan agama. Solat satu perkara yang untuk kita beri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa, mungkin kalau kata kita tak mampu nak laksanakan puasa kerana keuzuran kita, kerana kesakitan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh bayar fitrah dan sebagainya. Seseorang yang berharta tapi tak dapat nak laksanakan haji di Mekah, tak mampu, maka dia boleh badal haji. Tetapi solat ini satu perkara yang kita tidak boleh nak kongsikan kepada orang lain untuk lakukan perkara tersebut untuk diri kita. Solat. Seorang ibu ataupun ayah begitu sayang terhadap anaknya, tetapi ibu dan ayah tersebut tak mampu nak laksanakan solat untuk anak mereka. Seorang anak yang begitu kasih dan sayang kepada ibu dan ayah mereka, tetapi anak tersebut tidak mampu untuk melakukan solat kepada ibu dan ayah mereka. Solat satu perkara yang sangat penting kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam bulan Ramadan ini kita dapat lihat bagaimana surau dan masjid di kawasan kita mungkin dan kawasan sekitar kita, bagaimana begitu penuh dengan orang dalam melaksanakan solat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Allah beri hidayah kepada kita, Allah beri cahaya keimanan kepada kita, dan Allah kurniakan taufik, Allah kurniakan kesungguhan untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah surau kita pada hari ini walaupun 50 orang, ada yang datang nak masuk tak boleh nak masuk, dah penuh. Tapi nak sebut apa? Nak sebut dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala beri hidayah dan taufik kepada kita, maka kita datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, penuhi masjid dan surau. Cuma muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita keluar daripada bulan Ramadan nanti,
Satu persoalan yang perlu kita tanya dalam diri kita, adakah kita ini akan jadi hamba yang akan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita duduk di luar daripada bulan Ramadan. Ini benda yang sangat penting. Ini benda yang perlu kita bagi tahu kepada orang lain supaya apa? Supaya hari ini kita datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita datang niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kita datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana datangnya bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, jangan kita disebut sebagai golongan Ramadiyun. Apa dia? Golongan yang hanya membesarkan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bukanlah saya beritahu kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan tak perlu dah nak beribadah kepada Allah. Tidak begitu. Tetapi bagaimana kita keluar daripada bulan Ramadan, yang disebut kita nak dapat takwa nanti, keluar daripada bulan Ramadan, macam mana kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita duduk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan subuh kita boleh datang. Kalau kita pergi tempat kerja, Zuhur dan Asar kita boleh jemaah dengan sahabat-sahabat kita. Balik buka puasa sikit kita tinggal, kita boleh pergi surau semayang berjemaah. Isyak kita tunggu semayang isyak, tarawih, witir dan sebagainya kita boleh. Kerana apa? Dalam bulan Ramadan. Luar daripada bulan Ramadan kita pesan kepada diri kita supaya apa? Supaya kita dapat menunaikan solat, tunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah kata kita ni bukan hamba Allah. Kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata kamu ni bukan hamba aku. Kamu ni adalah hamba Ramadan. Kamu beribadat sungguh dalam bulan Ramadan. Tetapi keluar daripada bulan Ramadan, kamu seolah-olah melupakan aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama solat. Dan dalam bulan Ramadan jangan kita jadikan solat ini perkara yang perlu kita utamakan hanya kerana Ramadan, tetapi keluar daripada Ramadan kita laksanakan dengan baik. Seseorang yang dapat laksanakan ataupun jaga solat dia, tuan-tuan dan puan-puan, jaga solat ni macam mana? Jaga solat iaitu mereka sembahyang di tempat azan diazankan dan solat di awal waktu. Allah Subhanahu wa taala akan beri 5 perkara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan beri keberkatan dalam hidup dia. Ketika mana hidup kita jaga sembahyang, Allah Subhanahu wa taala bagi keberkatan. Keberkatan ni apa? Keberkatan ziyadatun nas. Allah beri penambahan kebaikan dalam kehidupan kita. Ziyadatul khair, penambahan kebaikan dalam kehidupan kita kalau kita jaga sembahyang. Solat di awal waktu, solat di mana tempat azan diazankan. Kedua, Allah Subhanahu wa taala akan angkat azab siksaan kubur kita. Ketiga, kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui titian sirat dalam keadaan berjalan sepantas kilat. Keempat, tuan-tuan dan puan-puan, kita balik bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita dapat buku catatan amal kita melalui tangan kanan. Bila dapat buku catatan melalui tangan kanan, maka segala perkara kita selepas itu adalah perkara yang sangat baik. Kelima, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan seseorang itu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Pertama, solat. Kedua, apa yang Luqmanul Hakim pesan kepada anaknya? Disebut, ajaklah orang untuk melakukan perkara ma'ruf dan cegahlah orang daripada melakukan perkara mungkar. Tuan-tuan, Luqmanul Hakim pesan, pertama solat, kedua mengajak orang untuk melakukan perkara-perkara baik dan cegahlah orang daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Tuan-tuan, soal dakwah ini jangan kita melihat ini hanya tugas tuan imam. Tidak. Tugas dakwah ni bukan golongan, saya sebut, bukan golongan tabligh semata-mata. Tidak. Bukanlah tugas seorang pengurusi surau saja melakukan tersebut. Tetapi dakwah ini terletak di atas bahu kita. Seorang ayah bertanggungjawab terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Seorang isteri pula bertanggungjawab terhadap anak-anak dan suami mereka. Seorang jiran pula bertanggungjawab terhadap jiran dia yang lain. Seorang tuan rumah pula bertanggungjawab di atas tetamu yang hadir ke rumah mereka. Dan seorang kepala kepada pemerintah, pemimpin negara dan sebagainya bertanggungjawab pula terhadap rakyat-rakyat mereka. Maknanya apa? Maknanya setiap bahu kita ni ada tugas dan tanggungjawab untuk melakukan dakwah kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kata mungkin kita ni bukan orang yang sembarangan, tidak. Kita mungkin orang biasa-biasa, orang pun tak kenal kita. Adakah kita kata kita tak perlu nak dakwah kepada orang? Tidak. Kenapa? Saya sebut tadi, kerana di atas bahu kita ada tugas untuk kita melakukan perkara-perkara baik dan mencegah orang daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat satu kisah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kisah yang tuan-tuan pun dah biasa dengar, bersama Zaid bin Harisah pergi melakukan dakwah di kota Taif. Pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu dah pergi pun berjuang, dah pergi pun berdakwah, tapi orang tak terima. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak apalah kita pergi ke kota Taif, mudah-mudahan orang Taif boleh terima dakwah kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dengan Zaid bin Harisah. Pergi dalam keadaan penuh pengharapan. Pergi dalam keadaan insya-Allah orang di kota Taif ini akan terima Nabi. Pergi tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada satu rumah pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ketuk untuk ucap selamat, untuk ucap kalimah la ilaha illallah. Tidak ada satu rumah pun yang Nabi tidak pergi ketuk. Semua Nabi pergi ketuk. Tuan-tuan, Nabi pesan pada awalnya, Nabi ingatkan pergi dalam keadaan orang di kota Taif akan terima Nabi. Tapi Nabi pergi berdakwah di kota Taif pada ketika itu tidak seorang pun nak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malah minta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Taif. Antara Nabi pergi ke seorang rumah pemimpin kota Taif pada ketika itu, Nabi dihina. Nabi diminta untuk keluar daripada kota Taif ni. Nabi tidak dibenarkan untuk berdakwah di kota Taif pada ketika itu. Maka Nabi SAW terima kota Taif, tak nak terima Islam pada ketika itu. Lalu dia kata, minta Nabi SAW keluar daripada kota Taif. Dalam keadaan nak keluar tu tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin kota Taif pada ketika itu dah beritahu kepada seluruh penduduk di kota Taif untuk keluar berkumpul di tempat jalan Nabi SAW nak keluar daripada kota Taif. Maka Nabi SAW keluar daripada kota Taif. Di kiri dan kanan baginda Nabi SAW penuh dengan penduduk kota Taif. Datang bukan untuk bertepuk tangan, tetapi datang dalam keadaan menghina Nabi SAW. Dalam keadaan tersebut disebut dalam riwayat, Nabi SAW dilemparkan dengan batu-batu, sehingga dikatakan antaranya betis Nabi SAW dilempar dengan batu sehingga mana? Sehingga betis baginda Nabi SAW pada ketika itu berdarah. Zaid bin Harisah pada awalnya duduk di hadapan Nabi SAW, dilempar batu. Zaid bin Harisah berusaha untuk menghalang batu tersebut kena pada Nabi SAW, tapi akhirnya Zaid bin Harisah tidak mampu untuk menahan batu-batu tersebut. Lalu dia kata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku mohon untuk aku duduk di belakang engkau, ya Rasulullah." Zaid bin Harisah datang dengan Nabi SAW nak pergi berdakwah. Di akhir Nabi SAW dilempar dengan batu. Zaid bin Harisah duduk di hadapan nak tahan supaya batu tu tak kena Nabi SAW. Tapi akhirnya Zaid bin Harisah tak mampu dan minta untuk duduk di belakang baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi keluar, Zaid Harisah duduk di belakang. Nabi dilempar dengan batu, sehingga disebut dalam riwayat sandal
kasut yang Nabi SAW pakai itu berbunyi kocakan, disebut kocakan darah daripada betis bagi Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Nabi dakwah sungguh-sungguh. Nabi nak sampaikan kalimah la ilaha illallah, Nabi buat sungguh-sungguh. Kerana perjuangan Nabi, para sahabat, dan akhirnya kita dapat Islam pada hari ini. Kalau mereka tak dakwah, tak dapat Islam kita ni. Kalau mereka buat lebih kurang dengan agama Islam pada ketika itu, kita mungkin tak kenal la ilaha illallah. Tuan-tuan, Nabi, para sahabat berjuang sungguh-sungguh untuk agama. Tapi hari ini kita dapat agama dengan begitu mudah. Kita keluar daripada rahim ibu kita orang Islam. Nama kita nama orang Islam. Kita pin dengan orang Islam. Menyebabkan hari ini kita pandang Islam dalam keadaan begitu, kita tak sungguh-sungguh dengan Islam. Luqmanul Hakim kata, ajak orang buat kebaikan dan cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Kita dakwah, sampaikan Islam pada orang lain faham agama tersebut, dan orang lain mungkin nak dekat dengan Islam. Nabi SAW sebut dalam kita nak berdakwah, dia kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa bi yadihi fa in lam yastati'u fa bi lisani fa in lam yastati'u fa bi qalbihi wa zalika aful iman. Kalau kamu nampaklah sebarang kemungkaran, hendaklah kamu cegah dengan tangan kamu. Apa maksud cegah dengan tangan? Cegahlah dengan kuasa yang kamu ada. Seorang ayah melihat anaknya dalam keadaan tidak betul, melakukan kemungkaran dan sebagainya, seorang ayah boleh gunakan kuasa dia sebagai seorang ayah untuk tegur anak dia. Seorang cikgu bekerja di sekolah, anaknya buat kemungkaran, seorang cikgu boleh cegah anaknya dengan guna dia sebagai seorang cikgu. Seorang pemimpin nampak anak buahnya banyak buat kemungkaran dan sebagainya, boleh gunakan kuasa dia sebagai seorang pemimpin untuk cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Kalau kamu tak mampu juga, kamu tak ada kuasa dan sebagainya, maka Nabi SAW kata, gunalah lisan kamu dengan cara menegur. Tazkirah pada hari ini juga mungkin satu teguran kepada diri saya dan kita semua. Kalau kamu tak mampu juga untuk gunakan lisan kamu untuk tegur orang lain dan sebagainya, yang terakhir Nabi kata, cukuplah di hati kamu ini ada perasaan benci apabila melihat seseorang itu melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika an'aful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara kedua yang Luqman Hakim sampaikan kepada kita, kita hendaklah mengajak orang untuk melakukan perkara-perkara ma'ruf dan mencegah orang daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Disebut pula yang terakhir, bersabarlah kamu di atas perkara yang menimpa diri kamu. Disebutkan kita dalam keadaan kita nak melakukan ketaatan kita kepada Allah, iaitu solat dalam ayat ke-17, dan kedua dalam keadaan kita nak berdakwah, dalam kita nak mengajak orang untuk buat kebaikan dan nak cegah orang dalam buat keburukan. Tuan-tuan, disebut yang ketiga, maka hendaklah kita bersabar di atas apa benda yang akan terima kepada kita. Kita nak solat, orang ajak kita tinggalkan solat, kita buat benda yang lebih menyeronokkan hati kita. Pada ketika itu kita kena sabar. Kita nak berdakwah kepada orang lain tak nak terima pun kita sebut orang tak nak terima kita. Kita ajak orang main datang surau, orang tak nak terima kita. Akhirnya orang benci kita. Orang benci kenapa? Orang benci kita kerana kita ajak orang pergi surau. Orang benci, orang tak suka kita. Luqmanul Hakim pesan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ini bersabar di atas perkara-perkara yang akan berlaku pada diri kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit tadabbur yang kita boleh ambil pada malam ini. Dalam keadaan Ramadan kita lalui dalam keadaan 25 hari, insya-Allah esok, dan 24 hari dah lepas. Adakah hari ini kita benar-benar melihat Ramadan ini satu ruang dan peluang kepada kita untuk kita tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala
redha Allah dan minta Allah Subhanahu wa taala beri ketakwaan dalam diri kita, beri rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakutan itu bukan hanya dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita makin meningkat kepada Allah dan mudah-mudahan Allah redha kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada malam ini. Dan dalam malam-malam terakhir, walaupun bukan malam ganjil ataupun malam biasa, kita mintalah sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, seseorang yang berpuasa sehingga mana dia berbuka, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hadis daripada Abu Darda dia beritahu bahawa seseorang yang 3 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolak doa mereka, iaitu pertama, orang yang dizalimi, orang yang berpuasa sehingga mana dia berbuka. Yang pertama, imam yang adil. Kedua, orang yang berpuasa sehingga mana dia berbuka. Dan yang ketiga, iaitu orang yang dizalimi. Doa-doa orang begini Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolak, Allah Subhanahu wa taala akan terima. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sebut, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan. Kita minta sungguh-sungguh pada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bagi. Bagaimana Allah bagi? Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bagi, iaitu seseorang yang memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mengandung dosa. Doa kita kepada Allah dalam keadaan kita tak mengundang dosa Allah, dan dalam keadaan kita tidak meminta untuk seseorang itu diputuskan silaturahim mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri 3 perkara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan beri segera doa mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan tunda, iaitu bila masa sampai waktunya Allah akan beri. Kalau tidak di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan beri di akhirat. Dan yang ketiga, doa kita mungkin Allah Subhanahu wa taala tak beri apa yang kita minta pada Allah. Kita minta untuk kaya contoh, tapi Allah tak beri. Tetapi mungkin kerana doa kita itu Allah Subhanahu wa taala mengelakkan diri kita daripada ditipu musibah disebabkan doa kita kepada Allah. Doalah kita kepada Allah. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala pandang dengar, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan dengan 3 perkara yang kita sebut sebentar tadi. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, buruk lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh tasbih kafarah min surah Al-Asr.